A'udzu billahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Buku Masalah Muwafiq dan Masbuk, muka surat 6, baris yang ke-7. Baris yang ke-7 daripada atas. Baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah merupakan sunnatun muakkadah. Sunnatun muakkadah, sunat yang kuat tuntut. Sunnatun muakkadah, sunat yang kuat tuntut. Kepada kaum muslimin. Muslimin ni orang laki-laki yang Islam. Kepada kaum muslimin, tidak disebut muslimat. Sembahyang berjamaah merupakan sunnatun muakkadah kepada kaum muslimin, orang Islam laki-laki. Muslimat tidak disebut. Dah kita muslimat macam mana pula, kita akan bicaralah nanti. Dan juga adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni, jika sekiranya fardu kifayah, jika sekiranya di dalam sebuah kampung dan mukim itu, kampung mukim, kita kampung lain tau, kita mukim lain. Di mukim ni luah tau, dia ada penghulu mukim. Di kawasan ni tak ada penghulu mukim. Kawasan Pulau Rusa, penghulu mukimnya di mana? Paluh. Jadi penghulu mukim Paluh. Jadi termasuk kawasan Pulau Rusa. Gitu. Kalau kampung saya tu penghulu mukim Diman. Mukim Bukit Dimang ke Mukim Dimang gitulah. Di kawasan dia lah. Jadi mukim ni luah. Di sini bukan nak kepada mukim yang luah. Kampung jugalah. Kampung. Sebab kampung Pulau Rusa lain, kampung Paluh lain. Sangat-sangat jelas. Sebab dipisahkan dengan sungai. Sangat jelas lah. Di mana kau sempadan kampung Pulau Rusa dengan kampung Paluh. Cukup jelas lah. Sungai tu lah. Itu sempadan dia. Dahulu kan sempadannya sungai, kota, kebun. Sekarang ni satu kampung dengan satu kampung tak ada sungai, tak ada kota, tak ada kebun, rumah orang belaka. Antara satu-satu tu, manakah kampung-kampung yang berlainan? Ni. Pulau Rusa dengan Paluh senang. Pulau Rusa dengan Mane, tu lagi jauh tu. Tu sungai besar.
Oh, tu memang jelas-jelas lah. Kampung lain. Orang Pulau Usa, dia musafir nak jamak kosong. Jamak kosong mana? Surat luar. Apa ni? Surat tepi sungai. Surat tu dak laku sungai lagi tu. Berjalan besar pun kampung yang sama lagi. Surat tu lah. Ada kedai makan tepi dia tu kan. Tu surat tu. Lepas tu baru sungai. Tu Pulau Usa lagi tu. Tu tak boleh lagi. Paluh lah. Paluh lah. Keluar kampung. Musafir. Balik musafir gitu juga. Kena berhenti sebelum masuk kampung. Paluh lah. Mudah nak cerita lah. Sebab dia memang sempadan dengan sungai. Jika sekiranya dalam sebuah kampung dan mukim itu tidak mendirikan semain berjamaah, semuanya jika sekiranya berhenti tepat tak betul, tak faham maksud. Jika ini fardu kifayah dan juga adalah fardu kifayah. Bila fardu kifayah ni, jika sekiranya di dalam sebuah kampung dan mukim itu tidak mendirikan sembahyang Jumaat semuanya. Kau nak berhenti kat mana? Tidak mendirikan sembahyang Jumaat. Berhenti situ dah, koma. Semuanya penduduk kampung itu berdosa belaka. Nak kita? Dah, nak penting juga ni. Tidak mendirikan sembahyang Jumaat semuanya, gitu. Lepas tu penduduk kampung itu berdosa belaka. Macam balik itu dah. Jika sekiranya dalam sebuah kampung dan mukim itu, pada kepayah ni, tidak mendirikan sembahyang Jumaat semuanya. Sembahyang Jumaat belaka, tak ada. Penduduk kampung itu berdosa belaka. Jadi dah. Jangan ni. Nak tanda koma ni, nak tanda tempat berhenti ni. Terdahulu dia bicara berkaitan dengan kedudukan kedudukan sembahyang dalam agama. Baru nak masuk kepada sembahyang berjemaah. Baru nak pergi kepada masalah muafiq dan masbuk. Permulaannya kedudukan sembahyang dalam agama. Sekarang ni nak pergi kepada sembahyang berjamaah. Jadi sembahyang jemaah ni merupakan sunnatun muakkadah kepada kaum muslimin dan juga adalah fardu kifayah. Didatangkan dua di sini. Kalau fardu kifayah, jika dalam sebuah kampung dan mungkin tidak mendirikan jemaah semuanya, penduduk kampung itu berdosa belaka. Belaka mana? Muslimin lah, bukan muslimat. Berdosa belaka muslimin lah. Sebab dia tuntutan sama ada sunnatun muakkadah ataupun fardu kifayah. Dalam mazhab Syafi'inya ada dua pandangan. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Yang masyhur kitanya adalah fardu kifayah lah. Tak, masyhur kita fardu kifayah. Itu pandangan Imam Nawawi rahimahullah. Pandangan Imam Rafi'i rahimahullah, sunnatun muakkadah. Sunat muakkad. Kita sunat muakkad ni rawatib lah. Sebab rawatib kita ni kan qabliyah, ba'diyah, ada sunat muakkad, ada sunat ghairu muakkad. Kan gitu? Ni rawatib ni kan. Ada yang sunat muakkad, ada yang sunat ghairu muakkad. Sunat muakkad ni sunat kuat tuntut, Nabi sembahyang, Nabi tak tinggal. Semai sunat ghairu muakkad,
Nabi semayang, terkadang Nabi tinggal. Dan ada semayang yang Nabi tak semayang, sahabat semayang, Nabi Nabi takrir, Nabi akui semayang rawatib yang sahabat sembahyang. Itu jadi ghairu muakkad. Ini kita bicara fiqh lah ni. Kalau bicara nak kita tasawuf, dia muakkad belaka. Dia muakkad belaka, dia tak ada ghairu muakkad. Kalau dia kita tasawuf. Sebab ibadah sunat yang paling afdal adalah sembahyang sunat. Ibadah fardu yang paling besar sembahyang fardu. Ibadah sunat yang paling afdal daripada amal sunat sembahyang sunat. Kemudian perkara sunat dalam sembahyang itu perkara sunat yang paling afdal nak banding dengan perkara sunat dalam puasa ke, perkara sunat dalam haji ke, tak boleh banding dengan perkara sunat di dalam sembahyang, walaupun nama dia sunat hai'ah, bukan sunat ab'ah sekalipun. Ni. Jadi bila sembahyang ni paling lebih sekali mai sunat, tak ada lah ghairu muakkadnya, muakkad belaka. Baik ditilik kepada sembahyang sunat ni, sembahyang hak paling lebih. Sama juga kalau bicara dosa, kita bukan dan kita tasawuf, dosa besar belaka. Dia tidak membahagikan dosa kabair dan sagair. Kan dan kitab-kitab kan biasanya kabair dosa besar, sagair dosa kecil. Tapi kalau bukan kita tasawuf, tak ada dosa kecil, dosa besar belaka. Sudut pandang yang berbeza. Kenapa tak ada dosa kecil? Sekecil-kecil dosa, balasan nerakanya letak bara api gelegok otak. Dosa kecil. Kecil ke? Situ. Jadi dosa besar belaka. Adapun kebanyakan kitab yang lain, dosa besar ni yang dijelaskan nyata dalam Al-Quran, yang dalam Quran hadis menyebut melaknat oleh Allah Ta'ala, itu dosa-dosa yang besar. Yang mana hak dosa besar, ijma' ulama' wajib bertaubah. Dosa kecil, setengah mengatakan memada dengan amal ibadah, tidak wajib bertaubah. Amal ibadah mengkifaratkan dosa-dosa yang kecil. Itu jelas beza, beza sudut pandang lah. Jadi kita biasanya muakkad, ghairu muakkad. Qabliyah maghrib, ghairu muakkad. Ba'diyah maghrib, muakkad. Qabliyah isya', ghairu muakkad. Ba'diyah isya' muakkad. Gitulah tau. Qabliyah subuh muakkad. Qabliyah asar 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad, ada 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 muakkad, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad, ada 4 rakaat. Qabliyah asar 4 rakaat ghairu muakkad belaka. Jadi muakkad 10 rakaat, ghairu muakkad ada 12 rakaat. Rawatib semuanya ada 22 rakaat. Tak tahu bilang. Tahu buat saja je. Buat belaka tak sebut tadi tu. Dah berapa bilangan rakaat? Tak tahu bilangan rakaat. Muakkad 10 rakaat, ghairu muakkad 12 rakaat. Kita tu kita tahunya. Sunat muakkad, sunat ghairu muakkad. Jadi atas pandangan Imam Rafi'i, sembahyang berjamaah ni sunnatun muakkadah. Pandangan Imam Nawawi, fardu kifayah. Fardu kifayah ni lah. Satu kampung tidak didirikan solat berjamaah, maka satu kampung tu berdosa belaka. Hak mana? Hak lelaki yang fardu kifayah tu lah. Sebab fardu kifayah ni atas orang Islam, laki-laki merdeka, laki-laki baligh, berakal, merdeka bukan hamba, mukim bukan musafir. Dia bukan mustautin. Mustautin lain, bermukim lain. Dia menetap satu tempat, maka dia panggil 4 hari dia panggil bermukim. Dia berhenti satu tempat, walaupun dalam perjalanan sekalipun, duduk 4 hari dipanggil bermukim.
nak pergi Kuala Lumpur, tapi berhenti rumah anak di Kemamang, nak duduk boleh seminggu ke, barulah nak naik Kuala Lumpur. Duduk di Kemamang tu dia panggil bermukim. Bermukim lah. Pada ni. Tujunya Kuala Lumpur. Ya, tuju Kuala Lumpur. Dah berhenti di Kemamang nak duduk seminggu. Bila nak duduk seminggu ke 4 hari lah paling kurang. Masuk kampung tu dia panggil bermukim dah. Bukan tunggu 4 hari, bukan. Masuk kampung dia panggil bermukim. Orang yang bermukim ni lah, lelaki tadi ni, fardu kifayah solat berjemaah, fardu ain solat Jumaat. Bermukim pada ni. Boleh bilang 40 jemaah tu mustautin, tu lain. Mustautin ni orang yang menetap di tempat tu, hidup mati di situ. Macam orang Pulau Usin ni lah, mustautin lah tu. Orang yang tanah haid di situ, hidup mati di situ. Azam dia lah, mati mana tak tahu. Tapi azam di situlah dia duduknya. Walaupun dia tak ada tanah air sekalipun, dia selama-lama menyewa je contohnya. Daripada mak ayah dia dulu pun gitulah, menyewa je. Dia lahir kampung Pulau Usa ni pun dia nak duduk sini, walaupun hanya menyewa je. Mustautin lah. Dia tak syarat ada harta. Tak ada ni. Kalau ada harta sekalipun, macam orang kerja sedak-sedak tu lah, hak kerja gaji-gaji besar tu kan, dia berpindah satu bandar, berpindah satu bandar, berpindah satu bandar. Dia tidak akan menyewa, sebab menyewa rugi. Dia akan beli rumah. Beli rumah, dia bayar bulanan, jadi milik dia. Kalau dia menyewa, bayar ke orang, milik orang. Ada ni. Dia beli rumah sekalipun, tak panggil mustautin. Tapi dia bermukim dah di tempat tu. Fardu kifayah solat berjemaah, fardu ain solat Jumaat. Tapi tak panggil mustautin lah, walaupun dia ada rumah di situ sekalipun. Mana-mana tempat dia berpindah kerja, dia akan beli rumah. Ramai orang pesen gitu. Orang gaji besar-besar tu lah. Dah panggil mustautin ke dia sebab dia ada rumah? Dah. Sebab dia bukan nak menetap di bandar tu. Sementara kerja sahaja. 10 tahun tak pindah-pindah. Dia panggil bermukim lah. Tak panggil mustautin. Tak panggil mustautin. Mana tak boleh bilang 40 Jumaat lah. Tapi wajib fardu ain solat Jumaat. Wajib fardu kifayah solat berjemaah. Ini atas pandangan fardu kifayah ni lah. Atas pandangan fardu kifayah. Orang Islam, laki-laki, baligh, berakal, dah kita sebut merdeka, bukan hamba. Orang yang bermukim. Mustautin sama telah lah. Orang yang bermukim. Macam gini kita maklum kan, macam di universiti-universiti tu kan ada masjid kan, Uniza ada masjid, UMT ada masjid kan. Masjid dia kena ke tepi sikit lah, dia tak boleh ke tengah. Sebab dia nak Jumaat tak boleh bilang seorang dalam Uniza tu. Tak boleh bilang seorang. Sebab apa? Itu hanya bermukim saja. Pelajar pun duduk sementara dia belajar saja. Pensyarah pun kalau ada dalam tu pun dia sementara dia bertugas saja. Dia bukan mustautin di situ. Jadi waktu Jumaat ni orang kampung lah. Lepas tu dia kena buat tepi. Dia buat tengah. Sebab Jumaat kerana orang kampung. Sebab orang kampung yang mustautin di tempat tu. Hak ramai-ramai ada tu dia panggil orang bermukim. Fardu ain salat Jumaat. Fardu kifayah salat Jumaat. Tapi dia tidak boleh bilang 40 sebab dia bukan mustautin. Itu bezalah mustautin dengan bermukim. Kemudian yang tidak ada keuzuran lah fardu kifayah. Kalau sakit, tidak banyaklah keuzurannya. Tapi pandangan yang muktamad bukan fardu kifayah, sebaliknya sunnatun muakkadah. Mana kalau satu tempat orang lelaki yang cukup syarat tadi tak ada solat berjemaah. Solat jemaah ni bukan di rumah, di tempat yang nyata. Masjid ke, surau ke, tak kira lah. Tapi di tempat yang nyata. Ada ni, di masjid surau lah. Tak syarat masjid surau, janji dirikan solat berjemaah di tempat yang nyata.
Kalau kata kampung tu masjid baiki, diwak sementara orang jemaah di Balai Raya, tak apalah, tertunai dah fardu kifayah. Sebab di tempat yang nyata. Kalau jemaah di rumah tu tidak menggugurkan fardu kifayah. Tempat yang nyata pula tempat yang orang boleh pergi belaka. Berjemaah di surau, tempat yang nyata, tapi dalam kawasan istana contohnya. Itu tidak menggugurkan tuntutan fardu di kampung tu. Sebab dia hanya orang tertentu saja boleh masuk situ. Bukan semua orang boleh masuk. Nyata berjemaah di surau tu, tapi kawasan tu bukan semua orang boleh masuk. Elit orang panggil. Nak tempat yang zahir, yang nyata, tempat yang mana orang boleh pergi belaka. Orang tak kekok nak pergi. Tiba-tiba kalau tak ada salat berjemaah, dosa habis. Tapi kalau sunnatul muakkadah, tidak didirikan salat berjemaah, hanya hukumnya hanyalah makruh jua. Gitu ya. Makruh saja. Tak berdosa. Dok, kita duduk kawasan orang ramai ni tak apalah, 5 waktu salat berjemaah. Kalau setengah-setengah tempat pendalaman, subuh ada salat berjemaah, maghrib isyak ada salat berjemaah, suasa tak ada. Dulu-dululah. Yelah, ada Tok Imam, Tok Bilal. Tok Imam, Tok Bilal pun kadang-kadang ada urusan macam-macam juga. Hak kerja kat luar, hak masuk dalam kebun, tak sempat balik lah. Kampung-kampung pendalaman tu. Kampung yang mana Jumaat kena tunggu sampai pukul 2. Saya pernah pergi dihantar baca khutbah. Tunggulah kita ni, nak cukup 40 orang. Tunggu kitanya. Tunggu. Barulah balik. Lewat 2 lebih baru boleh semai, boleh cakap khutbah. Pukul 2 lebih boleh kita khutbah. Kata bapa dak tegur, kata sebalik awal sikit tak boleh tegur. Kalau tegur dia balik terus sebab dia mahal. Ada dia mahal kan, sebab orang tunggu dia. Mahal tak? Sebab aku balik, kalau aku tak balik, tak mahal. Sebab orang nak kita kan. Mahal lah. Jangan tegur, aku tak balik. Mana? Tak tegur lah. Tak mahal apa? Kita tunggu dia. Tak mahal. Mahal lah dianya. Pukul 2. Cukup 40. Kita pun tengok dalam ramai-ramai tu kita ada kenal seorang 2. Orang kampung Bukit Bading lah. Dia bilang juga ke orang muda-muda sudah sembah Jumaat, jumpalah orang kampung tu. Kamu duduk sini ke? Tak. Motor tua sini. Dah duduk kat Ading juga. Lepas tu tadi dia bilang 40 ngemong lah. Dia bilang kita lah. Bilang apa ngemong? Bukan mustauting. Menantu dia bilang juga. Tak tahu lah. Cukup 40-nya. Sebab saya kenal seorang 2 tu, orang kampung saya Bukit Bading. Saya ingat ke dia menetap kampung tu. Dah duduk Bukit Bading dia kata dia. Lepas tu balik rumah motor tua dia kata hari Jumaat. Lepas tu dia bilang 40 dengan mung. Bilang apa dia kata. Dia tak ada orang tu. Kata tu bukan mustauting. Motor balik motor tua je. Kalau dia orang Bukit Bading, dia kahwin dengan orang kampung tu, dia pun duduk rumah kampung, rumah bini dia. Dia akan menetap di situ dah. Mustauting lah. Dia akan menetap rumah kampung isteri dia. Dia buat rumah dah tepi rumah mertua dia contohnya. Dia mustauting dah tu. Hak ni tak. Dia mari balik hari Jumaat je. Bilang 40 juga kata. Dah. Dia bilang dah nak dia 40 tunggu hak balik kebun tu lagi. Dia ikut lagi juga. Lewat. Tu. Tepat ginilah kalau siang hari kadang-kadang tak ada. Azam pun tak ada. Tak ada salat berjemaah. Senyap je. Sebab orang kampung tu yang lelaki lain ramai tapi bukan kaki masjid. Jadi kaki masjid tak ada. Kaki masjid ni Tok Imam, Tok Bilal, kaki masjid tu keluar belakang pergi kerja lah, masuk kebun lah. Jadi tak ada di kampung tu. Zuhasa senyap. Kalau fardu kifayah berdosa habis orang cukup syarat orang lelaki tu. Tapi kalau pandangan sunnatul muakkadah, hukum makruh jua.
Dia di muka surat sebelah tu didatangkan 2 hadis. Surat sebelah tu. Atas tu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tu ayat Quran. Di bawah tu, salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi sab'in wa ishrina darajah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Tu kita maklumlah. Sembahyang berjemaah itu lebih baik, lebih afdal daripada sembahyang seorang diri 27 ganda ganjaran pahala. Kemudian di bawah tu pula, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jama'atu. Itu dicatatkan salah tu. La tuqamu fihimus salah, bukan? La tuqamu fihimul jama'atu. Ke macam mana catatkan baru? La tuqamu fihimus salatu. Hak catatkan baru pun. Catatkan baru bersama. La tuqamu fihimus salatu. Dah tak? Wak bulat tulis la tuqamu fihimul jama'atu. Bukan solat tu. Illa qad istahwaza alaihimus syaitanu fa alaikum bil jama'ah. Tiada 3 orang di dalam sebuah kampung yang tidak mendirikan sembahyang berjamaah. Ni la tuqamu fihimul jama'atu, yang tidak didirikan, yang tidak mendirikan sembahyang melainkan dipengaruhi oleh syaitan, maka oleh itu hendaklah kamu mendirikan berjemaah. Ni hak dalil fardu kifayah. Hak tadi salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi sab'in wa 20 darajah. Solat berjemaah tu lebih afdal daripada solat seorang diri 20 darajah. Bila sebut kata afdal, al-afdaliyatu taqtadin nadba. Bila hadis sebut afdal, faham dianya perkara sunat. Dan Nabi kata solat berjemaah afdal daripada solat seorang diri. Tu faham situ go. Sebut afdal bukan wajib lah. Hak biasa fadilat ni hak amal sunat. Amal fardu tak ada cerita fadilat. Ada cerita fadilat? Pernah dengar? Fadilat solat fardu maghrib. Tak ada cerita fadilat. Sebab apa? Sebab itu kewajipan dah. Hak tuntutan sunat, dia panggil tuntutan yang longgar. Yang kita cakapnya sunat je, tak buat dak apa. Tu cakap ni, cakap ringan orang panggil. Sunat je, tak buat dak apa. Dak cakap kita. Tak buat dak apa. Kalau makruh je, buat tak apa. Sunat je, tak buat tak apa. Bunyi ringan tu kan. Bukan kata, sunat, Allah sayangnya lah saya tak buat selama ni. Tak ada yang panggil gitu dah. Sunat je, hujung kat sunat je. Tak kata Allah sunat. Kita dah tahu ke sunat, sayangnya, ruginya selama ni tak buat. Patutnya gitulah. Sebab sunat ni perintah syariat. Makruh ni larangan syariat. Tak makruh tu mana apa? Benda yang dibenci pada syarak. Karahah, makruh. Perkara dibenci pada syarak. Macam mana? Syarak benci. Hak syarak benci itulah kita suka. Nak kata macam mana? Apa benda? Budu lah. Mesti tak akan wudu tau. Takkan tau. Kau kuat kau makan wudu kan pulau usaha. Dah. Syarat benci, kita suka. Tak ada wudu, tak ada selera. Jadi sunat ni tuntutan agama. Makruh ni larangan agama. Cuma tuntutan agama, sunat ni longgar. Kalau tinggal tidak dijanji seksa, tapi rugi.
Apabila perkara sunat ni tuntutan dilonggar, maka ditawarkan dengan fadilah. Perkara wajib dah sebut fadilat dah. Waktu memang wajib dah. Tinggal dijanjikan seksaan. Dah cerita bab fadilat dah. Tapi kalau cerita bab fadilat, bab pahala, tak boleh nak banding. Selebih-lebih ibadah sunat semain sunat. Tetapi nak menyamai semain fardu 70 rakaat semain sunat, barulah boleh menyamai 1 rakaat semain fardu. Jauh beza tu. 70 rakaat semain sunat, barulah menyamai pahala 1 rakaat semain fardu. Tapi fardu tak ceritalah bab pahala-pahala ni, sebab itu kewajipan. Cerita bab pahala, cerita bab fadilah, hak tuntutan yang longgar. Tak buat, tidak dijanjikan seksa. Tapi itu tuntutan agama, maka ditawarkan dengan fadilah. Bila sebut kata fadilah, memberi faham perkara itu sunat. Jadi apabila hadis muttafaqun alaih ni, hadis Bukhari Muslim ni, solat berjemaah lebih afdal daripada solat seorang diri. Lebih afdal. Lebih afdal tu kan wajib. Tu pandangan kata sunnatul muakkadah tu. Dan inilah pandangan dia muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sunnatun muakkadah. Hak hadis yang kedua tu. Tidak ada daripada 3 orang pada satu tempat yang tidak didirikan padanya jemaah. Maka melainkan dipengaruhi oleh syaitan tempat tu. 3 orang yang tidak didirikan padanya berjemaah. Faham tak? 3 orang yang tidak didirikan padanya akan solat berjemaah. Nak sah salat berjemaah ni, dia nak berapa orang? Nak sah salat berjemaah ni nak apa orang? Nak sah semai berjemaah, nak apa orang? 3 tu makna 2 makmum mana baru sah salat berjemaah? 2 lah. Untuk sah salat berjemaah 2 orang. Jadi Nabi kata tidak ada daripada 3 orang dalam satu tempat, satu kampung yang tidak didirikan padanya akan solat berjemaah. Kalau 3 orang, kalau tidak didirikan solat berjemaah, melainkan dimulai oleh syaitan, maka oleh itu hendaklah kamu mendirikan berjemaah. Yang tidak didirikan padanya akan solat berjemaah. Maknanya 3 orang tu, kalau 2 orang tak solat berjemaah, hendak solat berjemaah belakalah. Maknanya kalau 2 orang solat berjemaah, okey, lepas daripada dipengaruhi oleh syaitan. 2 orang daripada 3 orang, fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah lah. Sebab kampung tu Nabi kata 3 orang yang tidak didirikan salat berjemaah. Nak salat berjemaah 2 orang. Mana kalau 2 orang salat berjemaah, kampung tu tidak akan dipengaruhi oleh syaitan. Jadi maknanya daripada 3, 2 orang padam dah, sebab sah dah salat berjemaah. Maknanya bukan fardu ain. Tu fardu kifayah. Kalau fardu ain Nabi kena kata gini, ma min salatin fi qaryatin wala badwin la yuqimuna al-jamaah, yang tidak mendirikan mereka akan salat berjemaah. Mereka 3-3 barulah fardu ain. La yuqimuna al-jamaah barulah fardu ain. Dak ni la tuqamu fihimul jamaah, yang tidak didirikan padanya solat berjemaah. Jemaah 2 orang je daripada 3 orang. 2 orang tak apa dah. Dalil fardu kifayah. Begitulah. Kata sunnatul muakkadah sebab Nabi sebut afdal. Dan tidak dinafikan ada pandangan mazhab solat berjemaah ni fardu ain. Fardu ain. Mazhab Hambali contohnya fardu ain. Sebab Nabi cerita nak bakar rumah tu, orang yang tak datang solat berjemaah tu, tu fardu ain tu. Kalau fardu kifayah, ramai dah berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mazhab Hambali.
Nabi cerita nak bakar rumah, Nabi tak bakar. Siapa tu hak Nabi cerita nak bakar rumah tu? Orang munafik. Orang munafik. Ada ni. Orang munafik ni fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun allazina hum yuraun. Ayat tu turun pada orang munafik. Ayat tu turun pada orang munafik. An salatim sahun. Orang munafik ni tinggal semayang. Kan dia an salatim sahun kan, lalai daripada sembahyang. Mana apa? Tinggal sembahyang. Bukan lalai dalam sembahyang tak khusyuk. Bukan. An salatim sahun, lalai daripada sembahyang, makna mereka meninggalkan sembahyang. Allazina hum yuraun. Kalau pergi majmuah dengan Nabi, mereka sembahyang sebab nak tunjuk ke Nabi. Duduk rumah, mereka dok semayang. Hati Nabi cerita nak bakar rumah. Orang munafik. Kalau dia datang masjid Nabi SAW, dia semayang lah. Tapi semayang, riak. Nak tunjuk-tunjuk je bahawa dia ni ikut Nabi juga. Itu asal ayat tu. An salatin sahung tu, meninggalkan semayang. Bukan lalai dalam sembahyang. Bukan semayang tak khusyuk. Tu nak kena gitu. Faham tak? An salatim sahun, bukan fi. Fi mana fi? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khashi'un. Itu baru fi. Fi itu dalam. Sesungguhnya berjayalah orang mukmin yang khusyuk dalam sembahyang. Tu dalam. Kita dak ngaji sekolah Arab pun tahu kan an dengan fi tak tahu beza. Tak tahu makna, tahu tak? An daripada, fi pada dalam. An salatin sahun ni lalai daripada, bukan lalai dalam. Mana apa lalai daripada? Meninggalkan sembahyang. Bukan lalai dalam sembahyang. Jangan pergi hural lalai dalam semua tu, karut salah sangat tu. Tak betul sangat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, khusyuk dalam sembahyang, ijma' kata Imam Nawawi, hukumnya sunat. Meninggalkan perkara sunat, masuk neraka. Ada ni. Tapi perkara sunat, kurang khusyuk, rugi. Sebab kurang pahala sunat. Rugilah. Tapi masuk neraka tinggal perkara sunat, tak masuk neraka. Itu perkara sunat. Ni masuk wailung pula. Tu lagi lah, bukan. Di tanah kita banyak orang bawa kat tu dulu. Lalai dalam sembahyang. Allah Ustaz, tak semayang kan masuk neraka. Dah semayang kan. Semayang pun masuk neraka juga Ustaz. Apa pula? Tak kosong. Allah. Siapa ajar gitu kata? Kalau tahu dia orang hok tak semayang guna kamu. Hok duduk tepi-tepi jalan. Hok budak-budak nak semayang. Dia tak semayang. Haji pun lalu ke depan dia. Haji nak tanya sekejap. Haji sudah dah mayang, kosong lah Haji. Kosong dah ada gitu-gitu lah. Haji masuk neraka juga. Kita berkawan nanti. Kita tak apa tak semayang pun masuk neraka. Haji semayang tak kosong neraka juga. Kita berkawan nanti. Tak ada apa. Dah dia tak semayang masuk neraka. Haji semayang tapi tak kosong, dia kawan nanti dalam neraka. Apa ni kamu? Jangan ada apa tak semayang tu. Salah faham ayat tu, tak semayang dia. Dalam keluarga dia paling awal sekali mai keinsafan. Paling awal pergi masjid, paling awal belajar. Barulah adik-beradik yang lain turut tu jadi minat kepada agama. Tapi dia paling awal. Ada kan ada adik-beradik kan, dia paling awal pergi masjid. Sekali dok semayang dia. Dia tak semayang. Bila anak nak semayang rumah, dia tanya, kamu semayang kosong ke tak? Dia tanya. Budak-budak kan memanglah semayang warna sangat. Budak-budak kan, budak-budak muda semayang kosong tu ada lah, kodok-kodok. Tak apa kosong. Kamu semayang masuk neraka juga. Itu semayang, dia tak semayang. Walau dia paling awal berubah pada agama. Dia salah faham tadi. Orang ngajar gitu. Tu
tu salah sangat tu. Salah betul-betul tu. Tu salah betul-betul. Dalam kitab tafsir didatangkan perkataan ulama, alhamdulillahilladzi qala an salatim sahun walam yakul fi salatim sahun. Segala puji bagi Allah yang berfirman an salatim sahun, tidak berfirman fi salatim sahun. Mujur Tuhan kata an salatim sahun, mujur Tuhan tak kata fi salatim sahun. Kalau Tuhan kata fi macam mana? Fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun. Lalai dalam sembahyang, wailah kamunya. Mana kamu? Lelah kita duduk masjid ni. Tapi mujur alhamdulillah tu mujurlah. Alhamdulillah Allah berfirman an salatin sahun. Alhamdulillah Allah tidak berfirman fi salatin sahun. Tiba-tiba dok pasal-pasal Allah berfirman an salatin sahun. Dia terjemah fi. Lalai dalam sembahyang. Tu karut marut tu. Ada reka pula, lalai terhadap sembahyang. Tersebut reka lah, lalai daripada, dengan makna meninggalkan sembahyang. Orang munafik dok sembahyang, duduk rumah dok sembahyang. Dia mari berjemaah masjid Nabi, di sembahyang, riak nak tunjuk di sembahyang, nak tunjuk dia ikut Nabi, tu je. Lepas tu Nabi cerita nak bakar rumah, tapi Nabi tak bakar pun. Tapi waktu menjadi dalil mazhab Hambali, berjemaah fardu ain atas orang lelaki. Kalau sembahyang di rumah berdosa, tapi sembahyang sah. Dan ada satu pandangan pula sembahyang berjemaah ni pada orang lelakinya syarat sah sembahyang bagi mereka yang berhampiran dengan masjid. Syarat sah sembahyang sebagaimana berjemaahnya solat Jumaat. Berjemaah solat Jumaat, sembahyang Jumaat fardu ain. Tak ada ni. Sembahyang Jumaat fardu ain. Berjemaah ketika sembahyang Jumaat syarat sah sembahyang. Ada. Sembahyang fardu zuhur fardu ain. Berjemaah sunnatul muakkadah ke, fardu kifayah ke, tapi bukan syarat sah sembahyang. Tapi setengah pandang tidak. Bagi mereka yang berhampiran dengan masjid, berjemaah di masjid adalah syarat sah sembahyang. Kalau kata berjemaah fardu ain macam mazhab Hambali, bukan syarat sah sembahyang. Sembahyang di rumah tetap sah tapi berdosa. Tapi kalau pandang mengatakan solat berjemaah di masjid bagi mereka yang berhampiran dengan masjid menjadi syarat sah sembahyang, jadi macam Jumaat jugalah. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi jiran masjid melainkan pada masjid. Illa fil masjid, melainkan di dalam masjid. Itu fi dalam, am daripada. Tidak ada sembahyang bagi jiran masjid melainkan di dalam masjid. La salata, tidak ada sembahyang. Salata dipanggil isim la. Khabalah tak ada. Tak ada khabalah. Ulama pun datangkan khabalah, ditakdirkan. Jumhurnya la salata ay kamilatun di jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang yang sempurna bagi jiran masjid melainkan di masjid. Tapi ada pandangan dalam mazhab Hanafinya, la salata ay sahihatun di jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang yang sah bagi jiran masjid melainkan di dalam masjid. Itu ada pandangan mazhab Hanafi, ada pandangan mazhab Hambali. Jadi syarat sah sembahyang pula berjemaah ni. Sebab itulah di tempat-tempat yang bermazhab Hanafi contohnya, kehadiran solat berjemaah mereka cukup ramai. Terkadang boleh nak sama dengan Jumaat. Sebab sama dengan Jumaat, syarat sah sembahyang. Main rumah tak sah terus. Ada ni. Ada pun di tempat kita ni dia kendor sedikit. Sebab tinggi-tinggi fardu kifayah. Tinggi-tinggi
fardu kifayah. Dan fardu kifayah, Tok Imam ada dah, Tok Bilal ada dah, Tok Siok ada dah, pengusi ada dah, AJK ada dah. Apa lagi kitanya? Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok ada dah kan? Cukup dah situnya. Jadi agak kendor sikit lah. Sebab tinggi-tinggi pun fardu kifayah. Sunnatul muakkadah, sunat kuat tuntut, lagi kendor. Ke mana? Kata dia sama dengan tempat-tempat yang mazhab lain. Mereka orang jadi ramah sebab sama ada fardu ain ataupun syarat sah sembahyang. Kita nak jadi ramah wajib solat jemaah ni, dia kena buat kuliah. Kalau buat kuliah barulah barulah jadi ada orang. Kalau semata-mata solat berjemaah tak ramai orang. Tak semata solat je ramai orang. Kalau ada solat jemaah tak ada kuliah maghrib contohnya. Lepas selesai sembahyang fardu maghrib, wirid pun dok dianya. Tembor dianya pergi tempat lain sebab ada kuliah. Jadi nak supaya ahli jemaah dia tak pergi ke lain, dia kena buat kuliah lah. Barulah orang-orang akan ramai. Itu cara dia. Kalau nak berjemaah saja, tak gitulah, kodoh-kodoh je lah. Sebab paling tinggi fardu kifayah. Hak mutamaknya sunnatun muakkadah. Kemudian hak ni cerita dalam mazhab Syafi'i kita lah. Cerita dalam mazhab Syafi'i kita. Hak fardu kifayah ataupun sunnatun muakkadah. Pergi pada orang perempuan. Mazhab Syafi'i kitanya, lelaki agak longgar, perempuan pun agak longgar. Mazhab Syafi'i ni, lelaki longgar, tinggi-tinggi fardu kifayah, sunnatun muakkadah. Orang perempuan pun longgar juga, tidak dilarang. Itu je, tidak dilarang. Adapun mazhab yang lain, lelaki dia kerah, fardu ain, syarat sembahyang. Orang perempuan kerah juga, tak boleh mari langsung. Dia gitu. Mazhab Syafi'i ni, fardu kifayah ni longgar. Tak longgar fardu, tapi cukup dah lah. Ada dah orang sembahyang Jumaat di masjid. Tambahan pula kita ni bukan masjid je, surau berapa buah dah. Ada bukan masjid je, surau berapa buah dah sembahyang Jumaatnya. Mana fardu kifayah tu, Allah, berapa lapis dahnya. Gugur tuntutan fardu kifayah. Sebab apa? Banyak surau. Kira sama lah tu. Jadi kira longgar lah. Sebab fardu kifayah bukan fardu ain, bukan syarat sah sembahyang. Sama telah pula kalau sunnatun muakkadah. Tapi mazhab Syafi'i, orang perempuan pun longgar juga, tidak dilarang. Mazhab-mazhab yang lain, lelaki fardu ain ataupun syarat sah sembahyang. Tapi mazhab-mazhab yang fardu ain ataupun syarat sah sembahyang, mutaakhirin mazhab mereka, ulama kemudian mazhab mereka pun jumhurnya memilih pandangan sunnatun muakkadah. Imam-imam mereka memilih pandangan sama ada fardu ain, salat berjemaah atas lelaki cukup isyarat ataupun syarat sah sembahyang. Tapi ulama mereka yang mutaakhirin, yang terkemudian, jumhur memilih pandangan sunnatun muakkadah. Jadi mazhab-mazhab yang lainnya, mazhab fardu ain ataupun syarat sah sembahyang, salat berjemaah ni, orang perempuan, lelaki kerah, orang perempuan kerah juga, dilarang datang salat berjemaah di masjid, melainkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga. Masjidil Haram kerana ada Kaabah, tawaf. Masjid Nabawi kerana ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kira tu Masjidil Haram orang ramai, tu Masjid Nabawi orang ramai. Tu dikecualikan, bukan itu dituntut walaupun perempuan sekalipun. Perempuan dilarang. Ini pernah disebut oleh almarhum tuku sayanya. Orang Melayu kita di Mekah ni ada masjid di sendiri, kampung lah.
Sebab dengan Masjidil Haram tu berapa kilo, jauh sangatlah. Maka dia ada masjid di kampung masing-masing. Dia ada masjid. Walaupun tak di Jumaat pun dia ada masjid. Masjid tak mesti dirikan Jumaat. Pada ni dia nak dapat bantuan kerajaan. Masjid dia. Masjid tu masjid orang Melayu kita lah, orang kampung. Orang Melayu kita, orang Fotoni, orang Malaysia, Indonesia lah. Orang Melayu tempat tu, perkembangan Melayu. Ni cerita lama dululah. Jadi nak dapat bantuan kerajaan untuk masjid dia. Kerajaan letak apa syarat? Syaratnya kamu jangan benarkan perempuan datang masjid kamu. Sebab masjid kita orang Melayu ni ramai orang perempuan mari. Di kerajaan dia buat syarat, jangan kamu benarkan perempuan datang di masjid kamu. Barulah kerajaan akan bagi bantuan. Pada ni. Jadi dah dia tak larang perempuan datang berjemaah, tak ada bantuan kerajaan. Pak mazhab mereka melarang keras perempuan solat berjemaah di masjid. Mazhab Syafi'i, lelaki pun ringan, perempuan pun ringan, tidak dilarang. Tidak dilarang, tetapi disuruh ke? Nak disuruh pula, ada syarat-syarat dia pula. Saya bawa kitab Kifayatul Muhtadi, syarah pada Sulam Muhtadi. Saya mengajar di masjid Sungai Rengah lama. Malam Isnin, minggu pertama, minggu ketiga. Yang memang minggu depan lah, malam Isnin ni lah saya akan baca tempat ni. Dalam Kifayatul Muhtadi, masa 122. Saya baca dah hak 2 minggu lepas. Baca saja. Tapi tak urang panjang lagi lah. Berkaitan dengan orang perempuan. Dia dalam kitab Kifayatul Muhtadi ni, solat berjemaah pada masjid terlebih afdal. Masjid lah lebih afdal daripada di surau, lebih afdal daripada jemaah di rumah. Masjid pula yang lebih afdalnya masjid jami', masjid yang didirikan solat Jumaat, bukan masjid yang tidak ada solat Jumaat. Macam dia burung tu kan, masjid jami' satu, masjid lama satu. Masjid lama dekat klinik tu lah. Masjid Taqwa tu masjid jami'. Sama masjid, tapi lebih afdal masjid jami' sebab dia ada Jumaat. Semai berjemaah pada masjid terlebih afdal bagi yang lain daripada perempuan dan khunsa. Dan sembahyang berjemaah perempuan dan khunsa pada rumah terlebih afdal daripada berjemaah pada masjid. Ini ayat kita. Dan sembahyang berjemaah, bukan sembahyang seorang ni, perempuan dan khunsa pada rumah, di sembahyang jemaah di rumah, lebih afdal daripada jemaah pada masjid. Walaupun berjemaah di rumah makmum seorang je, berjemaah di masjid makmum ratus-ratus sekalipun. Sebab kita berjemaah ni fadilat 27. 27 lah. Masjid jami' ke, masjid yang tidak jami' ke, surau ke, rumah ke, 27 lah ke. Tapi dia ada kelebihan disebut dengan tempat. Berjemaah makmum seorang ke, makmum 2 orang ke, makmum 1000 sejuta ke, 27 lah. Tapi fadilat berbeza. Makmum seorang ke makmum 10 orang tak sama dah. Fadilat dia berbeza. Makmum seorang, makmum 100 orang pula tak sama dah fadilat dia. Tetapi bagi perempuan, berjemaah di rumah lebih afdal daripada berjemaah di masjid. Walaupun di rumah makmum hanya seorang, di masjid makmum 1000 orang sekalipun, lebih afdal. Tapi tidak melarang, tapi lebih afdal. Tapi ada juga melarang dan makruh. Ni larang.
Dan makruh berjemaah pada masjid bagi perempuan. Dan makruh berjemaah pada masjid bagi perempuan makruh. Syarat melarang. Hak makruh ni pihak masjid kena nasihatkan. Awak tak payah marilah masjid. Memang pihak masjid disunatkan menegur. Hak makruh ni pihak masjid disunatkan menegur. Tidak diwajibkan sebab bukan haram. Makruh je. Sunat tegur. Dan makruh berjemaah pada masjid bagi perempuan yang baginya bagi perempuan rupa yang elok. Comel-comel. Sama ada kerana hiasannya atau mudanya. Hak muda-muda dimakruhkan datang berjemaah di masjid. Dan jika dengan izin suaminya sekalipun, dan tiada hasil daripada fitnah sekalipun. Tak difitnah pun, orang muda main masjid pun dimakruhkan hak muda-muda datang masjid. Kalau orang hak tua tapi dia ada, saya biasa sebut ni, ada bisa. Orang tu bisa kat mana pula orang tua, ustaz? Bisa lah, masa muda dia jangok macam tu, cantik masa muda tu. Ramai orang lelaki berebut dia tu. Di masjid itu hak lelaki hak minat ke dia masa muda tu, bini mati pula kedah di masjid tu. Dia pun tu lelaki tak ada dah. Ayah haji susah hati juga. Sebab apa? Comel lagi. Bukan comel, mana ada bisa dia. Ada aura, ada kan? Ada kan? Ada lagi dia punya aura dia. Dimakruhkan juga. Ada ni. Dimakruhkan. Ini cuma dah kitab Kifayatul Muhtadi. Orang kata afdal berjemaah di rumah daripada berjemaah di masjid ni bagi perempuan-perempuan tua. Berjemaah di rumah. Kalau di rumah tak ada boleh jadi berjemaah, afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah bagi perempuan tua. Afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Hak kitab ni disebut afdal bagi perempuan tua muda tak kira. Berjemaah di rumah daripada berjemaah di masjid. Tak kira, walaupun tua sekalipun. Tetapi kalau di rumahnya seorang diri, afdal perempuan tua tadi berjemaah di masjid daripada seorang di rumah. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada. Memang di mazhab mereka di masjid mereka tidak ada tempat untuk perempuan, tidak ada. Kita berduyung gitulah. Melainkan kalau masjid tu ada kuliah, itu cerita lain. Sebab tu masjid kena banyakkan kuliah. Bila banyak kuliah, maka perempuan walaupun muda sekalipun datang masjid tak makruh dah, sebab mereka nak datang belajar. Bukan hanya berjemaah semata-mata. Ini cerita berjemaah ni waktu ni. Yang lelakinya fardu kifayah. Berjemaah sembahyang tarawih. Berjemaah sembahyang tarawih. Berjemaah sembahyang tarawih ni fardu kifayah. Berjemaah sembahyang tarawih fardu kifayah. Berjemaah sembahyang maghrib isyak fardu kifayah. Berjemaah sembahyang tarawih sunat je. Sunat tu berkhilaf ulama. Dan mazhab Syafi'i kita pandang muktamad sunat berjemaah. Satu pandang lagi tidak sunat berjemaah di masjid, semai di rumah je. Sebab Nabi tahu berjemaah di masjid. Khilaf sunat dengan tak sunat. Sebab jemaah ni waktu khilaf fardu kifayah ataupun sunat muakkadah. Tu kata lelaki atau perempuan pula. Budaya bulan Ramadan penuh anak dara. Itu makruh. Itu makruh. Ada ni. Tapi kalau masjid tu buat kuliah agama, tak ada bagi seorang pun. Itu pelik. Kuliah agama lepas maghrib, duduk congok je. Boleh tidur, boleh duduk je. Ada ni lepas maghrib. Ini lepas isyak. Lepas isyak pula siang hari tadi letih puasa.
Lepas isyak pula. Lepas tu semayang. Bangun duduk. Bangun duduk. Bangun duduk. Belajar. Duduk congok je. Semayang sunat tarawih. Bangun duduk. Bangun duduk. Lepas isyak. Ni belajar lepas maghrib. Cuba kelas lepas isyak. Laku ke tak? Tak ada ni. Tapi kenapa hok belajar hok fardu ain lepas maghrib duduk congok je, tak mari belajar? Tarawih hanya sunat sahaja. Kemudian lepas isyak siang hari tadi berpuasa letih, semayang pula bangun duduk, boleh buat hok sunat, hok wajib ditinggalkan. Ini budaya. Ini bukan hukum syariat. Ini bukan hukum syariat. Begitulah macam mana masyarakat kita. Hukum dia gitu. Perempuan muda walaupun jemaah waktu sekalipun makruh datang berjemaah ke masjid. Oh, masjid makruh mari. Tu dia pergi pasar raya, dia pergi pasar malam, tu hal dia. Tak ada kena-mena dengan masjid. Dah kalau pasar raya dia boleh pergi, pasar malam pergi, siapa kata boleh? Dia nak pergi, dia pergilah. Masjid tempat ibadah ada peraturan dia. Masjid tempat ibadah ada peraturan dia. Pergi pasar raya pergi, pasar malam pergi, masjid tak benar kan? Itu hal lain. Ini tempat ibadat. Kemudian kita sebut afdal tu, kalau kita berjemaah di masjid, perempuan lah ni, boleh awal waktu, boleh wirid sepenuhnya. Tu cerita lain pula. Kalau jemaah di rumah kau, apa jemaah di rumah ni bukan seorang ni, jadi wirid pun tak ada, contohnya berjemaah pun lewat-lewat. Tu bab lain pula kelebihan. Tapi bagi perempuan yang tua, afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Tapi kalau di rumah boleh berjemaah, ada anak balik, ada cucu balik, afdal berjemaah di rumah. Bagi perempuan tua dia berjemaah di masjid, semata-mata berjemaah. Semata-mata berjemaah. Kita mari tak? Kita mari nak belajar apa semua, tu pukul lain pula. Ni cerita afdal. Hak perempuan muda tadi makruh, perempuan tua afdal saja. Dia main masjid, marilah. Tidak dilarang mazhab Syafi'i. Kata afdal jemaah di rumah, dia berjemaah di masjid, bukan larang pun. Marilah. Main masjid pula, jumpa member, boleh tahu hal orang, cerita orang tu, cerita orang ni. Tak balik modal, ngupak orang pula dah. Bukan gitu dah. Perempuan ni kurang digalakkan datang ke tempat ramah ni sebab dia mulut popek. Tapi bukan perempuan pelarusa lah. Perempuan lain lah. Dia popek. Sungguh. Kalau lelaki banyak mulut, kalau lelaki banyak mulut kan, tak pandang lelaki, macam perempuan. Siapa kata gitu? Dia camik orang tu, camik baju kain orang, camik rumah orang, camik anak orang, bukan camik cara. Lelaki mulut macam orang perempuan. Buat apa? Ke mana? Tapi sekarang ni tak sampai masjid lah. Duduk di rumah pun wasak camik orang. Macam sama je sekarang ni. Bukan di masjid, duduk rumah ni. Ni, lek ni. Apa? Ni main telefon ni lah. Cerita orang tu. Oh, share. Oh, anak orang ni. Oh, share. Oh, mak ayah dia ni. Oh, share. Anak dia. Oh, share lah dia. Grup kapung ni. Tak ayah jumpa orang ramah lah. Jadi macam cara orang. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak melarang. Bukan makruh kita melarang perempuan datang ke masjid. Perempuan tua, biar mereka datang ke masjid. Tapi jaga adab molek lah. Jaga aurah molek. Jangan mari ke masjid sokeng tak pakai, kain pula selok nampak betih, tangan pegang sebeh. Kata tangan pegang tasbih berzikir, yang kamu angkat betih tu kenapa? Diselok kain dia. Kata dah balik modal. Orang tua bukan orang muda ni. Orang tua ke? Tak ada orang tengok betih dia nya tua dah. Tapi kenapa kamu selok betih? Sama juga bukan orang pelarusa tempat lain. Tapi tasbih duduk tangan. Kata tak balik modal dia ni. Jaga adab molek. Jaga adab molek, tutup aurah molek, gitulah.
Perempuan-perempuan tua, bukan perempuan-perempuan muda. Mereka kalau kuliah agama, tak kira tua, tak kira muda, wajib kena datang belajar. Jadi pihak masjid buat kuliah. Subuh buat kuliah subuh. Perempuan boleh mari ramai-ramai. Itu je lah. Buat kuliah. Mana? Kami ke masjid berjemaah satu, kami nak dengar kuliah. Waktu kewajipan bagi kami, tak kira. Tak kira perempuan tua ke perempuan muda, tak kira. Walaupun tidak diizinkan oleh suami sekalipun, tapi suami tak boleh nak ajar sendiri. Ilmu fardhu ain tetap isi wajib datang ke masjid untuk belajar. Suami tak benar, tapi suami tak boleh nak ajar sendiri. Maka dia wajib datang ke masjid untuk belajar. Dia tu habaq belajar fardhu ain. Solat berjemaah sangat penting di dalam pengajaran Islam. Di samping ia melaksanakan kewajipan terhadap Allah Azza wa Jal, berjemaah juga dapat melatih kaum muslimin agar mereka berada di dalam kesatuan yang kukuh. Dengan berjemaah lah, iaitu kesatuan Islam yang menjadi kekuatan hidup mereka di dunia dan mendapat keridhaan Allah Ta'ala di akhirah nanti. Bila berjemaah, kita ada bertambah kuat hubungan silaturrahim. Hubungan silaturrahim pula dia kalangan orang-orang yang ahli masjid. Itu lagi lah penting. Selain daripada solat berjemaah tu sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.